Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam harapan. Kepada semua rakan-rakan yang masih lagi belum tidur bersama dengan saya di Facebook. Kita buat live Facebook malam ni ya. Sembang-sembang sikit. Cuaca di Kuantan hujan sekarang ni ya. Sekarang ni sebab tu saya bercakap ni masih lagi hujan renyai-renyai. Tadi petang agak lebat. Mungkin di banyak tempat pun memang musim hujan sekarang ni, terutamanya di Pantai Timur. Ya. Moshi, steady bro, gempur katanya. Okey, terima kasih Moshi. Sempat bersama kita. Moshu. Ingatkan Moshi. Okey, Wan Azmi. Okey, Datuk Seri Ibrahim. VM4, Mazlan 2, Muhammad Sabri Zabidin, yang baru masuk Nizam Nazri, Cahaya Hidupku. Assalamualaikum, selamat malam tuan, semoga sihat selalu katanya ya. Terima kasih banyak, semoga kita semua sihat walafiat, jaga diri masing-masing. Roslan, salam reformasi hadir katanya. Cuaca macam mana Roslan di tempat anda? Nurul juga baru masuk. Nurul Ifik, Zulkifli Nizam. Siapa ni dekat Facebook ni laju ni, tak sempat nak baca ni ya. Okey, terima kasih kepada anda yang berkesempatan untuk bersama saya menjelang pukul 10. Belum pukul 10 lagi. Berapa minit lagi kita sampai pukul 10 ya. Yang masih belum tidur, selamat datang. Yang baru masuk, masuk daripada Jepun. Moshi ni pun okey, daripada Jepun ya. Aziz Amin. Okey, selamat datang. Nasir Muda, ulas apa hari ni? Nak ulas apa hari ni, kata Nasir ya. Amir Syarifuddin, salam reformasi. Nur Nilam, Datuk Seri Ibrahim terbaik katanya. Okey, saya tidak ada isu yang berat lah nak cerita. Ibrahim Abdul Halim, selamat datang. Zakaria Mak Zain, salam bro, Keluang clear, tak hujan hari ni katanya. Di Kuantan, terutamanya Kuantan masih lagi hujan renyai-renyai sekarang ni. Okey. Cuaca kat Kulai Johor hujan. Ini Roslan Ali kata. Zamri Razlan, assalamualaikum, lawan tetap lawan kata Zamri. Okey, terima kasih. Pertamanya saya nak sentuh tentang isu di Pahang dululah, sebab saya kebetulan duduk di Pahang. Okey, Syazlan. Apa ni? Saadiah Dani. Okey, selamat datang Saadiah. Pertamanya saya nak, okey, sound okey ya? Ada masalah sound? Rasanya tidak ada masalah sound ya. Kadang-kadang ada bunyi bising sikit. Kebetulan pula hari ini hujan ya. Baizurah Saleh. Okey, selamat datang. Roslan bin Said. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ibrahim Abdul Halim, salam hebat bro. Apple Azrul, selamat datang Apple. Pertamanya tentang isu di Pahang, di Dewan Undangan Negeri Pahang. Baru ini telah pun diluluskan tentang 5 adun tambahan. Ya. Sekarang ni adun, Assalamualaikum tuan. Pablo Garcia, Waalaikumsalam. Sesekali kita cakap, pandang juga dekat komen tu kan. Kawan kita bertanya, kadang-kadang tak baca juga. Azamain Adnan, terima kasih. Hussein Al-Malaon. Malaon betul. Sorry ya. Okey, Anat, Hariri, Muhammad Nur. Okey, ramai. Tak sempat nak berlaju masuk ya. Zakaria bin Mazin. Sound okey, terang katanya. Okey, terima kasih Zakaria. Okey, tentang adun tambahan di Dewan Undangan Negeri Pahang. Baru ini persidangan Dewan Undangan Negeri Pahang telah pun membuat pindaan kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang, di mana mereka telah pun ya, usul ini telah dibawa oleh Menteri Besar Pahang sendiri. Mereka telah pun meluluskan usul
tentang menambah 5 adun wakil rakyat tanpa melalui pilihan raya. Maknanya adun tambahan. 5 adun tambahan di negeri Pahang. Dan usul ini, cadangan yang dibawa oleh Menteri Besar Pahang ini mendapat tentangan daripada semua adun pembangkang. 7 daripada DAP telah pun keluar Dewan membantah cadangan ini, dan 1 daripada PKR juga turut membantah, manakala satu lagi adun daripada PKR, iaitu Adun Semambu, tidak hadir masa persidangan kerana berada di luar negara, iaitu Yang Berhormat Lee Chin Chong. Beliau tidak hadir di Dewan, dan kalau beliau ada pun saya pasti beliau juga akan turut keluar. Kita PKR cuma ada 1 wakil, iaitu adun daripada Trudom, YB Sim Chun Siang, dan 7 adun daripada DAP, termasuk juga 1 adun berbangsa Melayu daripada Ketari, Yang Berhormat Rara lah. Mereka semua wakil rakyat daripada pembangkang adun di negeri Pahang telah pun membantah usul untuk meluluskan 5 adun tambahan tanpa melalui pilihan raya. Tanpa melalui pilihan raya. Razimah Imah, Assalamualaikum, semangat katanya. Okey, Khairul Azhar, selamat datang. Amir Sarifuddin juga. Azmi Ismail, lawan tak lawan bro, kata Azmi. Ini daripada Azmi Ismail, rakan kita daripada Al-Ain, Abu Dhabi. Jauhnya. Pukul berapa sekarang Al-Ain, Azmi? Sekarang ni, waktu di Abu Dhabi. Okey, Junaidi. Okey, selamat datang Junai. Okey, kita teruskan. Sambil kita sembang-sembang, tengok juga kawan-kawan kan. Tegur-tegur jugalah kawan-kawan kita. Bukan senang nak tegur-tegur saya live ni kan. Selalu kita duk komen je. Azma Ali juga, selamat datang. Okey, pembangkang telah pun membantah usul tentang 5 adun tambahan ini, kerana tidak ada sebab yang munasabah sama sekali. Pertamanya, tidak ada sebab yang munasabah sama sekali. Mereka memerlukan 5 adun tambahan tanpa melalui pilihan raya. Bermakna adun ini, wakil rakyat ini yang dilantik tambahan ini akan berada dalam Dewan Undangan Negeri seperti mana wakil-wakil rakyat yang lain. Cuma 5 adun ini tidak boleh dilantik sebagai esko, tidak boleh dilantik juga sebagai Menteri Besar. Selainnya sama. Kuasanya sama seperti adun-adun yang menang pilihan raya. Mereka boleh mengundi. Ini satu masalah juga ni. Mereka boleh mengundi dalam Dewan Undangan Negeri. Kalau macam ni, apalah maknanya demokrasi? Kalau macam ini, apalah artinya rakyat memilih wakil-wakil rakyat mereka? Kalau akhirnya apa-apa usul ataupun apa-apa perkara yang dibincang dalam Dewan Undangan Negeri, mereka boleh mendapat sokongan yang besar kerana mereka ada 5 adun tambahan yang tak menang pilihan raya tapi jadi wakil rakyat. Itu satu sebab mengapa pembangkang di negeri Pahang membantah usul ini. Kerana ini adalah satu cara untuk menidakkan semangat demokrasi. Nama pun wakil rakyat. Adun ini adalah ahli Dewan Undangan Negeri yang disebut sebagai wakil rakyat. Bila wakil rakyat bermakna rakyat mewakilkan mereka untuk bersuara dalam Dewan. Maknanya mereka kena menang pilihan raya, dipilih oleh rakyat, barulah mereka ada kuasa, ada hak untuk bercakap mewakili rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi kalau kita boleh lantik sampai 5 orang wakil rakyat di situ, seolah-olah wakil rakyat ni, jawatan wakil rakyat ni seperti jawatan dalam perkhidmatan awam lah. Mohon boleh minta siapa yang baik dengan Menteri Besar, siapa yang rasanya pandai bodek Menteri Besar, boleh jadi wakil rakyat macam minta kerja macam biasa lah. Mungkin mereka tidak ada lagi sikap tanggungjawab mereka kepada rakyat. Kerana bukan rakyat yang angkat mereka. Yang lantik mereka adalah Menteri Besar. Maknanya 5 orang ini yang akan dilantik sebagai wakil rakyat tambahan ini sudah pastinya tidak akan membantah sebarang tindakan oleh kerajaan negeri. Mereka tidak akan berani membantah apa sahaja dasar ataupun apa sahaja program, apa sahaja yang dibawa oleh kerajaan negeri dan dibawa juga oleh Menteri Besar. Sudah pastinya 5 orang ini confirm takkan berani membantah
Sebab mereka dilantik, dipilih ya, oleh menteri besar, bukan dipilih oleh rakyat. Ya. Itu satu sebab yang pembangkang negeri Pahang membantah keras ya perantikan ini, kerana tidak ada sebab yang munasabah. Kerana sekarang ni di Pahang mereka dapat 2/3 majoriti. Ya, apatah lagi bila bersama dengan PAS. Mereka mempunyai kekuatan yang cukup di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Tidak ada masalah nak meluluskan sebarang usul. Kalau mereka rasakan mereka perlu membuat satu program atau dasar dan sebagainya. Ya, tidak ada sebab kenapa perlu 5 orang lagi wakil rakyat dibawa masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab apa? Ya, sebab apa? Ini adalah untuk mengekalkan kuasa politik di negeri Pahang. Ya. Sikit sebanyak mereka akan bertindan ya, tugas bersama dengan wakil rakyat yang ada. Sama ada wakil rakyat UMNO, Barisan Nasional, wakil rakyat PAS, yang lebih-lebih lagi wakil rakyat di kawasan yang dimenangi oleh pembangkang. Ya, dimenangi oleh DAP dan juga keadilan di negeri Pahang ini. Apakah mereka cuba untuk menjadikan satu wakil rakyat di dalam satu kawasan bertindih di kawasan pembangkang hanya untuk kepentingan politik? Ya? Kalau tidak, apa artinya, apakah tujuannya mereka meluluskan usul ini? Menambah 5 wakil rakyat yang melibatkan, saya difahamkan. Saya baca kenyataan daripada pimpinan DAP. Yang dengan 5 wakil rakyat ini, Kerajaan Negeri Pahang terpaksa membelanjakan 3 juta setahun untuk gaji dan allowance, ya, untuk menyediakan peruntukan 5 wakil rakyat ini. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan negara yang sekarang ini ekonomi cukup parah, dalam keadaan semua orang bercakap tentang tidak ada duit. Kerajaan pusat sendiri pun nak luluskan bajet di parlimen pun, ya, sampai sekarang ini satu masalah. Ya, belum tahu lulus tak lulus lagi di parlimen. Semua orang bercerita tentang masalah duit. Tidak ada duit, COVID, ekonomi yang teruk. Bagaimana Kerajaan Negeri Pahang dengan sewenang-wenangnya ya memberikan jawatan, 5 jawatan wakil rakyat tambahan tanpa melalui pilihan raya. Apakah tidak cukup setiap kawasan, parlimen dan juga DUN sekarang ini di negeri Pahang diwakili oleh wakil rakyat masing-masing? Kerajaan negeri memberi alasan, katanya 5 ini terpaksa dibuat kerana Pahang ni luas. Berapa kawasan yang terpaksa diberikan kepada wakil rakyat lain yang untuk mengendalikannya, ya. Berapa kawasan yang punya penduduk yang ramai. Yang sebenarnya isu masalah luas negeri ini sepatutnya diselesaikan dengan persempadan semula kawasan pilihan raya. Kalau mereka merasakan kawasan itu luas, contohnya seperti Rompin, besar, ya, Rompin ni satu kawasan yang besar. Ya, boleh katakan hampir besar dengan sebuah negeri Melaka. Saya pernah berkempen di Rompin. Dalam kawasan Rompin tu, kalau nak berkempen dalam Parlimen Rompin, kita boleh semayang jamak dalam kuasa. Punya luasnya Rompin ini memang besar. Ya, sepatutnya kita ada cadangan ataupun kita bawa satu usul untuk melakukan persempadan semula pilihan raya. Kawasan-kawasan ini dipecahkan. Bukan dengan cara melantik wakil rakyat yang tak masuk pilihan raya. Entah-entah siapa orangnya, rakyat pun tak kenal, tidak bersama dengan rakyat pun, tidak diangkat oleh rakyat pun, dan menjadi wakil mereka. Kalau tidaklah mereka ini dilantik untuk menjaga kepentingan ya pemimpin-pemimpin politik di negeri Pahang. Ya. Jadi benda ini berlaku juga di Sabah. Ya. Sabah sudah berlaku awal. Dan saya difahamkan Terengganu juga ada wakil rakyat yang dilantik. Ya. Dan Pahang sekarang ini baru diluluskan. Dan kita Pakatan Harapan, wakil-wakil daripada Pakatan Harapan, daripada DAP ya di Pahang ini, dan juga daripada Keadilan, adun daripada DAP dan juga Keadilan, seramai 8 orang di Pahang ini keluar dewan menandakan ya mempamerkan bantahan kita kepada cadangan ini. Pertamanya, cadangan ini menampakkan adalah untuk kepentingan politik kerana 5 adun tambahan ini mereka dibenarkan mengundi di dalam Dewan Undangan Negeri. Bermakna 5 undi dalam tangan bagi Kerajaan Negeri Pahang. Ya. Dan lebay-lebay yang ada, wakil rakyat yang ada dalam DUN Pahang,
Mereka tidak ada prinsip, ya. Mereka tahu ini melanggar demokrasi. Mereka tahu ini perkara yang dilakukan dengan tidak betul, ya. Melantik seseorang yang bukan hak, ya, meletakkan seorang jadi wakil rakyat bermakna mereka bukan ada hak untuk menjadi wakil rakyat kerana mereka tidak dipilih oleh rakyat. Meletakkan sesuatu bukan pada hak itu adalah bercanggah dengan Islam. Tapi wakil rakyat PAS di Pahang semua bersetuju. Semua bersetuju. Mana berani nak melawan UMNO? Mereka tak boleh bantah. Yang bantahannya adalah wakil rakyat daripada DAP. Yang non-Muslim, ya, mereka pun ada integriti, mereka ada maruah, mereka tahu, ya, konsep, ya, tentang demokrasi. Apakah yang mereka faham tentang demokrasi, ya? Kalau kita nak bercakap tentang demokrasi, tentang pilihan raya, tentang wakil rakyat, sepatutnya wakil-wakil rakyat ini adalah mereka yang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh menteri besar, ya? Apatah lagi yang paling bahayanya, ya, yang paling besar kesannya apabila mereka ini, seramai 5 orang ini akan diberikan hak untuk mengundi di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Oleh sebab itu menyalahgunakan, ya, kuasa sebagai menteri besar, menyalahgunakan, ya, kedudukan Dewan Undangan Negeri untuk buat pindaan kerana mereka mempunyai jumlah majoriti yang besar di negeri Pahang. Mereka gunakan kesempatan ini untuk membuat satu undang-undang yang jelas, satu undang-undang yang tidak masuk akal, satu undang-undang yang melanggar prinsip demokrasi dan yang paling kita rasa sedih sekali kerana ianya melibatkan implikasi keuangan kerajaan negeri Pahang. Negeri Pahang ni kaya sangat ke? Ya? Kita tahu negeri Pahang bukan negeri yang kaya. Ya? Mereka juga meminjam ke yang pusat. Setiap tahun defisit yang tinggi bagi kerajaan negeri Pahang. Ya, walaupun negeri luas, walaupun ada balak yang banyak, ya, walaupun banyak hasil bumi di negeri Pahang, tapi negeri ini tidak kaya. Ya, negeri Pahang bukan sebuah negeri yang kaya seperti Selangor ataupun Pulau Pinang. Walaupun tidak kaya, tapi nafsu besar, ya, demi kelangsungan politik, demi kuasa mereka, mereka sanggup melanggar prinsip demokrasi, ya, apabila sanggup menghabiskan duit rakyat hanya semata-mata untuk membayar gaji dan allowance wakil rakyat yang mereka cipta sendiri. Ya, inilah sebab Pakatan Harapan membantahnya. Walaupun kita tidak memberi kesan kerana kita ada 8 orang saja, ya. 7 daripada DAP, 1 daripada PKR, ya. Kerana satu lagi adun PKR tidak ada di dalam dewan, ya, kerana berada di Dewan Negara. Namun demikian, kita mengucapkan terima kasih, ya, kepada semua adun daripada DAP dan keadilan yang mengatakan bantah mereka. Kerana ini satu yang kita rasakan sepatutnya wujud di dalam negeri Pahang. Kerana kita sudah mereka sudah cukup kekuatan sebenarnya. Ya, mereka ada lebih 23 majoriti, apatah lagi bila bersama dengan PAS membentuk negeri, kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional di Pahang, dan mereka dikatakan telah menjalankan persepakatan bersama Muafakat Nasional bersama dengan PAS sekian lama, ya, punya kekuatan, ya, kita tahu mereka punya kekuatan di negeri Pahang. Jadi apalah perlunya mereka tambah lagi kekuatan itu dengan melantik 5 lagi adun tambahan. Kalau tidak nak menghabiskan wang rakyat di negeri Pahang ini, dalam keadaan rakyat memerlukan bantuan, rakyat memerlukan wang untuk meneruskan kehidupan, ya, mereka membelanjakan wang dengan sewenang-wenangnya, dengan memberikan jawatan-jawatan yang tidak sepatutnya diberikan, ya, tidak sepatutnya wujud. Okey, itu satu isu. Sekejap. Saya ada problem komputer ni. Komputer lama, biasa lah, kan? Sangkut. Okey, yang baru masuk, saya alu-alukan bersama dengan saya
Saya tak sempat nak tengok ni. Saya tak sempat nak baca siapa yang komen pun tak sempat nak baca. Sekarang ni masih lagi hujan. Ada di sini Anwaruddin Din Ganu. Agaknya apa tindakan mereka kalau Pulau Pinang juga bertindak sama macam Pahang. Anwaruddin, keadaan jadi makin luara sejak negara diafgan oleh kerajaan bagi Islam ini. Itu Anwaruddin Din Ganu. Maren, kawan kita nama dia Maren ya. Siapa lagi ada kat sini? Tak sempat saya sebut tadi. Nurul Aini, selamat datang. Rasli Musa Ahmad. Baru masuk. Habibun Nisah Ibrahim. Dengar loud dan clear katanya. Okey. Sayon Siron, salam. Waalaikumsalam. Okey, itu yang pertama saya sentuh. Ya. Jadi kesimpulannya, kita merasa kesal lah. Ya. Kita merasa kesal kerana wang rakyat digunakan hanya untuk memberi jawatan kepada 5 adun wakil rakyat tanpa memberi pilihan raya. Senang-senang mereka jadi wakil rakyat. Mereka berada dalam DUN. Mereka boleh beri usul, cadangan, bantah, pendapat. Mereka juga boleh mengundi. Itu yang saya rasakan memang mereka gunakan untuk kepentingan politik. Jadi tepatlah ya. Tepatlah keputusan Pakatan Harapan Negeri Pahang membantah sekeras-kerasnya tindakan kerajaan negeri Pahang ini. Iqbal Ikram Nasir, Assalamualaikum tuan. Lawan tak lawan katanya. Okey, Waalaikumsalam. Faruk Abu Fazlan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bosku penyamun, betul ke bro? Kebeli SP disiasat SPRM. Wallahualam, saya tak ingat cerita tentang kebeli SP disiasat SPRM. Kalau nak siasat, bagus juga siasat. Normal lah. Assalamualaikum, line clear katanya. Waalaikumsalam. Faizal Goku. Faizal Goku. Ya. Lazali Yusof. Apa agaknya isu tergempar mesyuarat BN malam ini? Kabarnya mesyuarat BN malam ini adalah untuk mesyuarat biasa katanya ya. Tapi saya rasa pun tentulah ada perkara-perkara penting yang yang mereka turut bincangkan malam ini kerana kita ada beberapa hari lagi sebelum penggunaan bajet yang dijadualkan pada 25 ataupun 26 hari bulan ini. Okey. Satu lagi esok. Okey, esok 24 Okey. 24 jam 11 pagi saya mendapat info daripada rakan saya supaya memberitahu ada satu NGO gerakan ya yang akan menghantar memorandum rakyat kepada istana dan juga di parlimen, iaitu daripada Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia. Mereka akan hantar memorandum ke istana esok pagi jam 11 pagi di pintu 2 istana. Jadi saya beradakan ni bukan nak suruh tuan-tuan yang jauh-jauh ni untuk hadir ya, kerana kita masih dalam PKP ya, supaya nak maklumkan sajalah. Jadi kalau sesiapa yang berada di berhampiran istana, kawasan-kawasan yang tidak melanggar SOP PKP boleh hadirlah ya. Semua saya nak maklumkan memang ada satu NGO yang dipanggil Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat akan menghantar memorandum kepada istana di pintu 2 Istana Negara esok pagi jam 11 ya. Dan mereka ini sudah tentunya mendesak ataupun memohon kepada kedua tuanku untuk mengatasi masalah kebelut politik ya yang berlaku di negara kita ini ya. Saya pun tak baca penuh. Telah pun diviralkan di Facebook sore ini dan grup WhatsApp ya. Apa kandungannya ialah berkaitan dengan kebelut politik ya, penyelesaiannya minta kedua tuanku supaya tidak mengambil keputusan mengikut kehendak kepentingan politik ya pihak-pihak kerajaan yang berkuasa sekarang ini.
Okey, Muza katanya Kuli tak mahu bahas bajet. Mohon komen bos. Ya. Sebenarnya Tengku Razali dia minta diadakan usul undi tidak percaya terlebih dahulu. Jadi kalau usul itu tidak dibawa ke parlimen terlebih dahulu sebelum undi bajet, beliau tidak mahu hadir kerana beliau berpendapat bahawa bajet yang dikeluarkan ini, bajet yang dibentangkan ini adalah bajet daripada Perdana Menteri yang diragui keabsahannya. Diragui ya, statusnya sebagai Perdana Menteri sama ada dapat sokongan ataupun tidak sebagai Perdana Menteri. Kalau tidak mendapat sokongan, bagaimana seorang Perdana Menteri yang tidak mendapat sokongan boleh membentangkan bajet? Ini pendapat Kuli ya. Sebab itu Kuli kata sebelum nak kita luluskan ataupun tolak bajet ini ya, kita kena lalui satu ujian untuk menguji keabsahan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi Kuli mendesak supaya diadakan undi tidak percaya terlebih dahulu sekiranya, dan difahamkan tidak dilayan ya, tidak ada dalam susunan atau cara di parlimen tentang usul undi tidak percaya ini. Jadi sebab itulah Kuli mengambil keputusan beliau tidak akan hadir di parlimen. Itu kenyataan yang saya fahamlah, apa yang saya baca juga seperti tuan-tuan baca. Dan macam mana kalau dia tidak datang? Kalau dia tidak datang, bermakna dia anggap sebagai orang yang berkecuali, orang yang tidak hadir. Ya, sokong pun tidak, bantah pun tidak. Jadi saya rasa adakah ini menguntungkan bagi kumpulan yang menyokong ataupun kumpulan yang mahu membantah? Itu saya tak boleh nak nilai lah ya, kerana mereka tidak hadir di parlimen. Mereka akan dianggap sebagai orang yang tidak hadir lah ya. Maknanya bukan orang yang menyokong, bukan juga orang yang menentang. Jadi kalau kalau kita mahu, sepatutnya kalau Kuli tak setuju dengan bajet dan permintaannya untuk usul tidak terpercaya ditolak ya, sepatutnya boleh hadir untuk bantah ya, menambahkan undi membantah bajet ini. Tapi kalau beliau tidak datang, saya bimbang kalau ramai yang tidak datang ya, jadi yang kumpulan yang menyokong ini lebih ramai daripada yang tak datang, maka mereka dianggap sebagai orang yang menang lah kan. Jadi saya tak faham dari segi bagaimana status bagi ahli parlimen yang tidak hadir ya. Di parlimen bagi saya kalau kita tidak hadir satu kerugian ya. Hadir dan bantah saja ya, bantah saja. Kerana kita ada dua cara selain daripada usul undi tak percaya. Satu lagi kita boleh usahakan ya, melalui menolak bajet ya, menolak bajet. Ini usaha peringkat yang kedua. Kalau kita gagal dalam peringkat pertama, janganlah kita cepat putus asa sampai tak datang ya, ke parlimen dan sebagainya. Sepatutnya kita cuba di peringkat yang kedua. Tapi itu terpulang pada Kuli lah. Kita mengharapkan agar ahli parlimen daripada Pakatan Harapan semuanya hadir dengan maksimanya, dengan sepenuhnya dan membuat keputusan seperti mana yang mereka sendiri, Pakatan Harapan sendiri putuskan ya. Saya pun tak pasti sama ada Pakatan Harapan menolak ataupun menyokong. Tapi daripada peringkat bawahan dan peringkat keumbi, kalau kita lihat sekarang ini semuanya bercakap tentang bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat, sama ada bajet itu mereka patuhi syaratnya ataupun tidak patuhi syaratnya ya. Menjadi kewajipan ahli parlimen menolak bajet ini sebagai tanda bahawa kita tidak meredoi, tidak merestui kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat ini membentangkan bajet mereka ya. Okey. Razali Yusof, agak-agak berapa MP BN akan tolak bajet? Wallahu alam, kita dah tahu MP BN berapa orang yang akan menolaknya. Kalau kita tengok di media sosial memang nampak macam hebat ya. Berdentum-dentam. Macam sebuah parti keramat ya, yang berani hentam Muhyiddin, hentam Anwar Musa, hentam Syahidan ya. Tapi nak tahu berani tak berani pada hari mengundi lah. Mereka kena pamerkan. Kalau mereka satu parti ada maruah, mereka betul-betul satu parti yang merasakan bahawa Muhyiddin selama ini telah membuli UMNO, maka mereka kena buktikan bahawa mereka kena tarik sokongan daripada kerajaan Perikatan Nasional. Ya? Tapi kalau cakap saja lebih, propaganda saja lebih, akhirnya kamu semua melutut di kaki Muhyiddin, maka
Nak buat macam mana kan? Itu kehendak kamu. Selepas itu kalau kamu kena budi lagi, setelah itu kamu ditendang keluar bila parti bersatu ini sudah kuat nanti, ya, tidak bolehlah dipersalahkan orang lain, ya. Bagi kita Pakatan Harapan, kita tidak ada masalah tentang itu, ya. Kalau kita berjaya untuk mengambil alih kerajaan, itu bonus bagi kita, ya. Kalau kita tidak gagal kerana kita dapat sokongan daripada rakan-rakan yang lain, rakan-rakan yang lain masih mahu pada Muhyiddin dan kita juga gagal, ya, bagi kita tidak ada masalah kerana kita pun berada dalam status quo sekarang ini sebagai parti yang mendapat mandat rakyat tetapi menjadi pemegang. Tak apalah, kita tumpukan kepada pilihan raya, dan saya rasa tak sampai pilihan raya pun, kalau mereka menang dalam bajet ini pun, mereka tidak menang besar, saudara. Ya, sekarang ini mereka ada berapa? Tengku Rozali dah tak nak datang, tinggal satu-satu, saya rasa itu pun belum tentu sokongan untuk mereka, kan? Jadi bila masa, ya, sebelum PRU, memang kalau lulus bajet ini pun sebelum PRU, ya, saya yakin kerajaan ini pastinya akan tumbang kerana mereka takkan larat lagi nak melayan segala permintaan-permintaan daripada UMNO, ya. UMNO yang banyak meminta, ya, minta jawatan, minta syarat macam ni, nak sokong sebagainya. Tapi kita tak tahu lagi, ya, adakah UMNO ni betul-betul berani untuk nak menjatuhkan Muhyiddin. Kalau setakat bagi syarat, kemudian Muhyiddin buat tak tahu je kan, bila UMNO tetap sokong, itu orang kata angat-angat ti ayam lah, kan. Menentang tapi tak bersungguh-sungguh. Lebih baik jadi macam lebay. Lebay senang, tak tuntut apa-apa pun, kan. Apa yang Muhyiddin buat semua dia sokong, kan. Sepatutnya parti PAS, parti yang punya 18 ahli parlimen, bukan sikit. 18 orang parlimen ni kalau dia tarik diri sekarang ni daripada Pakatan Nasional, tumbang Muhyiddin, ya. Patutnya parti PAS ini yang selama ni hadi-hadi kata PAS nak jadi kingmaker, inilah waktunya kan nak jadi kingmaker, kan. Masa Muhyiddin tengah sasak, Muhyiddin perlukan sokongan, dokongan, undian untuk kekal berkuasa. Sepatutnya PAS guna kesempatan ini, minta apa yang PAS nak. Apa yang PAS mahu perjuangkan selama ini? Apa dia yang PAS mahu perjuangkan selama ini? Bukannya jawatan JLC yang dia minta, ya. Bukannya jawatan-jawatan dalam agensi kerajaan ataupun jawatan wakil rakyat, jawatan apa ni, dalam JLC, nak jadi menteri, timbalan menteri, setiausaha politik dan sebagainya. Ya, mintalah yang melibatkan dasar parti kamu. Kamulah sebahagian daripada kerajaan, ya, sebahagian daripada parti yang membantu pengkhianat ini membentuk kerajaan. Takkan kamu tidak boleh menggunakan, ya, kelebihan ini untuk menuntut daripada Muhyiddin untuk kepentingan dasar parti kamu, bukan kepentingan peribadi. Ya, kamu nak RU 355, inilah waktunya. Kamu nak tuntut daripada Muhyiddin. Kamu nak laksanakan hudud, inilah waktunya. Bagi tahu lagi Muhyiddin, PAS menuntut, ya, sekiranya mahukan sokongan daripada 18 ahli parlimen PAS, saya mahu RU 355 ini dibawa ke parlimen. Betul. Kamu nak tuntut lagi. Yang kedua, saya mahu hudud dilaksanakan. Yang ketiga, saya mahu kerajaan tentukan pramugari tidak lagi membuka aurat. Ya. Saya mahu tutup semua kilang-kilang judi. Masa ni lah nak guna kuasa, kan. Tapi bila dah jadi kerajaan, semua perkara itu diam, ya, sepi belaka, ya. Jual arak tak boleh, jual bia boleh. Okey. Itu pasal lebay lah, kan. Sebab tu saya kata, kalau UMNO ni serius, betul-betul tak suka kepada Muhyiddin, kerana dah rasa bagaimana Muhyiddin menganiaya UMNO, inilah waktunya, ya. UMNO kena tunjuk, ya, kena tunjukkan bahawa UMNO betul-betul serius. UMNO ini sebuah parti keramat. Betul-betul UMNO ini memiliki sebuah keris yang selalu mereka julang-julang itu, walaupun keris tak bersarung, keris telanjang tak bersarung, ya, hidup Melayu ini, ya, yang selalu orang UMNO selalu pakai tanjak, pendekar sebagai, inilah masanya mereka kena berpencak silat dengan Muhyiddin, bukan sekadar bercakap, ya. Naik berbuih lo ke mana Adam tiap malam buat live duk hentam Muhyiddin, ya. Asraf ketua pemuda pun hentam-hentam, semua hentam-hentam, tapi lalas sokong juga, kan. Sebab itu Muhyiddin, sebab sudah dia tak takut dengan UMNO. Pasal dia pun UMNO agak dulu. Dia tahu
kelemahan UMNO ni kalau dia marah, biar dulu. Kan? Kemudian dia marah waktu tu dia tengah lapar. Bila perut dia lapar, dia marah, dia mengamuk lah kan. Bukan susah sangat, dia kata bagi makan sikit, senyap lah. Betul tak? Macam Azalina, speaker, Preman. Dulu kan bukan main. Masa mula Muhyiddin jadi Perdana Menteri, Azalina punya melantang. Pom cakap kan. Lantik speaker, senyap lah. Apa susah? Kan? Okey. Razali Yusof, betul. Okey. Sembang kencang UMNO ni, kata Razali Yusof. Ya. Bosku penyamun, pas jadi pasu bunga. Hermi Baby, tepat bro, katanya ya. Saya tak sempat nak baca komen-komen kawan yang lain ya, pasal laju sangat kat sini. Mana sempat saya baca, yang sempat lalu tu sempatlah saya baca. Okey. Sekarang ni macam-macam lah propaganda. Dibiarkan kononnya aku di Anwar Ibrahim telah pun membuat pakatan dengan Najib ya sebagainya ya. Benda ni dah lama dibiarkan supaya mendatangkan keraguan dan kesansian kita ya kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau macam kita dah lama parti ni terutamanya yang kenal ya prinsip dan juga dasar cara Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita tidak ada masalah dan kita yakin sebarang tindakan yang dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tentulah ada sesuatu perkara di sebaliknya yang kita sendiri tak tahu ya. Dan kita mengharapkan plan untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini masih lagi berjalan dan saya difahamkan pun masih juga berjalan. Cuma baru-baru ini saya dapat maklumat bahawa ada usaha ya, cubaan-cubaan untuk nak pindah tarikh mengundi. Sepatutnya 25 ya, 25 atau 26. 25-26 tak lari lah tu, 25-26 kan, tarikh mengundi bajet. Saya difahamkan ada usaha untuk ubah tarikh ini ya. Kemungkinan mereka rasa kedudukan goyang, mereka memerlukan masa lagi untuk nak beli ke, nak ugut ke, nak apa ke, nak menentukan bahawa bajet ini diluluskan. Mereka ada usaha untuk nak mengubahnya. Saya harap usaha ini gagal. Kalau betul ada usaha ini, kita mengharapkan usaha ini gagal. Dan 25 di mana menteri akan membuat penggulungan, akan menjawab segala pembahasan, kemudian akan diadakan undian. Dan inilah saat yang paling penting, di mana inilah saat kita nak tengok wakil-wakil rakyat kita ya, wakil rakyat kita yang mana berani, yang mana tak berani, yang mana cakap saja lebih kan. Dan kita mengharapkan Pakatan Harapan menolaknya ya. Menolak bajet walaupun kita menang pun ataupun kita kalah ya. Kalau kita dapat menolaknya tapi mereka masih menang, tidak ada masalah. Rakyat tetap akan hormati kita sebagai orang yang membawa suara rakyat ya. Kalau kita lihat di bawah ini ya, di mana-mana kadang-kadang dalam kaji selidik pun di banyak pihak yang menjalankan kaji selidik. Saya sendiri pun dalam Facebook saya buat kaji selidik. Semuanya minta agar bajet ini ditolak. Ya, bajet ini tolak. Dan suara-suara ini bukan datang daripada keadilan atau Pakatan Harapan semata-mata. Ianya datang daripada kita tengok kawan-kawan kita dalam media sosial, di Facebook ya, rakan-rakan kita daripada UMNO, terutamanya UMNO. Mereka pun banyak ya yang mengharapkan agar ahli parlimen mereka menolak bajet Muhyiddin ya. Cuma saya tak nampak lagi dalam Facebook rakan-rakan kita daripada Walaon lah, daripada PAS, sama ada pimpin PAS sendiri sampailah kepada Walaon mereka ya, tak ada pun ya kempen ataupun kata-kata untuk menolak bajet ya. Kerana PAS ni kita macam saya sebut tadilah ya, PAS ni kalau bajet tak bentang pun dia akan sokong ya. Ni patut PAS. Kalau Muhyiddin datang bawa kertas kosong je kan, dia akan sokong ya. Muhyiddin bagi salam je, nak bentang bajet, Assalamualaikum, sokong. Ini memang style PAS lah, asalkan mereka berhidup. Okey. Sebab itu dah dipahang macam saya sebut tadi ya. Jelas sekali bahawa
salah penyalahgunaan Dewan Undangan Negeri untuk meletakkan 5 adun tambahan tanpa pilihan raya ini diluluskan, PAS sokong. Ya. Pada prinsipnya dia tahu, ya, prinsip ini menyalahi, bukan saja menyalahi prinsip demokrasi, malahan menyalahi dari segi akhlak Islam itu sendiri. Bagaimana orang yang tidak diberi amanah oleh rakyat, yang tidak melalui pilihan raya, diangkat menjadi wakil rakyat dan dibayar gaji oleh rakyat. Kan? Dari sisi itu asas saja. Sepatutnya PAS tolak. Tetapi oleh kerana berada di Pahang ini di bawah muafakat nasional, kerana mereka nak berada dalam kerajaan negeri Pahang, mereka jual segala prinsip. Ya? Cuba kalau mereka tak bersama dengan UMNO, memang teruklah dalam undangan negeri itu mereka maki hamun oleh adu-adu PAS. Ya? Macam-macam nas dalil mereka akan keluarkan, ya, untuk mengatakan tindakan kerajaan negeri itu adalah tidak bertepatan dengan Islam dan sebagainya. Tapi sekarang ni semuanya setuju. Yang tak setuju, wakil-wakil yang mereka kata DAP ni lah, KP Harbi ni. Ya? Mereka tuduh KP Harbi lah, orang KP DAP. Tapi DAP ni pun tahu, ya, tentang semangat demokrasi itu sendiri. Ya? DAP pun faham bagaimana nak gunakan duit rakyat, nak bayar wakil rakyat yang kamu sendiri lantik. Melibatkan perbelanjaan setahun 3 juta. Ya, 3 juta. Sedangkan adun-adun pembangkang di Pahang minta peruntukan untuk kawasan masing, susah nak lulus. Minta sikit pun susah nak lulus. Tetapi untuk 5 adun tambahan ni mereka belanja 3 juta wang rakyat, ya, untuk bayar gaji kepada orang yang tidak diberi mandat oleh rakyat. Itulah tuan-tuan, bila dah ada kuasa, ya, mereka gunakan kuasa itu sewenang-wenangnya. Ya. Saya pun tak fahamlah. Saya rasa kalau ikut perasaan kita punya perasaan kita, kalau mereka boleh buat di Pahang, kita arahkan Negeri Sembilan juga buat. Negeri Sembilan ada tak banyak kerusi pun. Ya, kita majoriti lebih 3-4 kerusi di Negeri Sembilan. Ya. Dan nak perkuatkan supaya keadilan lama memerintah Negeri Sembilan, tambah lagi 10 orang adun. Apa masalah? Kan? Tambah lagi 10 adun dilantik oleh Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan mereka ni boleh mengundi di dalam Undangan Negeri. Apa masalah? Di Selangor, negeri yang kaya, ya, Selangor, negeri yang paling kaya di Malaysia, mereka pun tak ada lantikan adun macam tu. Ya? Negeri kaya. Kalau mereka lantik 10 orang pun, mereka mampu bayar gaji adun-adun lantikan ini. Ya? Tapi kita tak buat di negeri Selangor. Walaupun negeri kita paling kaya. Ya? Negeri Selangor ni, negeri paling kaya, timbalan Menteri Besar pun tak ada. Ya? Saya ingat saya, di Selangor zaman siapa yang ada timbalan Menteri Besar? Zaman Abu Hassan Omar ke? Yang Menteri Besar dulu. Lepas tu tak ada. Lepas tu tak adalah timbalan Menteri Besar. Itu negeri yang kaya, negeri yang maju, timbalan Menteri Besar pun tak ada. Tetapi negeri Kelantan, negeri Kelantan ni di antara 3 negeri, ataupun top 5 lah negeri paling miskin di Malaysia, negeri Kelantan. Ya? Dan antara negeri yang setiap tahun pinjam dengan kerajaan pusat untuk bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri. Negeri Kelantan. Ya? Meminjam dengan pusat ni, semua negeri pinjam. Kerana benda ini termaktub di dalam perlembagaan, ya, dalam undang-undang, dalam perlembagaan memang ada hak negeri-negeri diberikan geran, ya, oleh kerajaan pusat pinjaman untuk pembangunan dan sebagainya. Itu semua negeri dapat. Tidak dipertikaikan. Tetapi yang minta dengan kerajaan pusat hanya untuk pinjaman bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri Kelantan. Daripada zaman Mahathir dulu, daripada zaman Najib, dia minta. Zaman Pakatan Harapan, Lee Goh Eng Menteri Kewangan pun, dia minta dengan Lee Goh Eng untuk bayar gaji. Bayar gaji kerajaan negeri. Ya? Zaman Muhyiddin ni saya tak tahu. Zaman Muhyiddin saya rasa dia minta. Tapi senyap-senyap lah kan. Malu-malu sebab dia dah berada dalam kerajaan kan. Tak payah nak hebah lah kalau minta pun. Kan? Kalaulah negeri, sebuah negeri, nak bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri pun tak ada duit. Kan? Tapi masih ada jawatan timbalan Menteri Besar. Timbalan Menteri Besar. Seolah macam negeri itu maju sangat. Seolah Menteri Besar tak boleh buat kerja kalau tidak ada timbalan. Nak menguruskan negeri yang besar. Seolah Kelantan ini sebuah negeri yang besar. Ya? Sebuah negeri yang besar, Selangor, dengan industri yang pesat. Ya? Nah, sampai Menteri Besar tak boleh nak buat kerja seorang, kena lantik timbalan. Ya?
Tapi Kelantan ada timbalan. Bukan setakat timbalan. Ada esko wakil rakyat ni dapat kereta baru, Mercedes. Mercedes saudara. Negeri miskin. Ya. Masyarakat Kelantan mengeluh air, masalah air, macam-macam masalah, kan? Dia suruh tak ada air hujan, apa masalah? Cakap banyak sikit, Nek Amal kata terjun dalam sungai lah. Saya masa kecil dulu pun saya terjun dalam sungai, dia kata. Itu jawapan dia. Timbalan menteri besar. Ya? Pakai kereta baru, Mercedes. Kan? Ada timbalan menteri besar. Di Selangor, negeri kaya. Selangor pakai kereta apa? Saya rasa Camry, betul? Selangor. Pulau Pinang pakai kereta apa? Hebat, Kelantan. Pakai Mercedes. Bila kita tanya, mereka guna dalil agama lah. Kan? Bahawa Rasulullah dulu pun ada memiliki kuda perang yang bermutu, bernilai dan mahal harganya, katanya. Itu dalil dia. Dia kata Nabi pun pakai kuda mahal. Kan? Dia ingat Nabi tu beli kuda pakai duit rakyat. Kan? Bukan sahaja kereta mahal, flat pun. Flat pun berpuluh ribu harga flat. PAS 1, PAS 12, PAS 10. Tuan-tuan ingat murah flat. Flat kereta. Letak tepek kat kereta saja. RM10,000 harga. Adun-adun semua nak nama PAS. PAS 13, PAS 12. PAS 12, PAS 11. Flat cantik belaka. Flat PAS ni flat tempah. Kereta baru, flat lama. Mahal, tempah. Berpuluh ribu untuk harga flat. Bangga dengan PAS 10, PAS 12, PAS 13. Kan? Sebab bila ada flat PAS tu, jamin masuk syurga. Agaknya lah, kan? Jadi bila kita petikai tentang kemewahan kereta mewahnya, kereta besar, mereka akan kata ini untuk kerja-kerja dakwah, jangan dengki. Adakah ulama dan ustaz tidak boleh naik kereta mewah, katanya? Adakah sebagai ulama atau ustaz kami kena naik kereta Viva sahaja, naik kereta kancil sahaja? Islam memerlukan, Islam adalah Islam tidak salah untuk hidup kaya, dia katanya. Mereka pandai. Islam bukan suruh orang naik basikal, bukan suruh naik motor buruk, dia kata. Itu jawapan mereka. Naik kereta, mesti kereta yang lebih mewah. Sebab kami ni sebagai wakil rakyat, kami juga mengajar-mengajar di masjid-masjid. Kami juga memberikan kuliah. Nak pergi masjid ni kena laju sikit, cepat sampai untuk berdakwah. Jadi takkan nak pakai Viva, takkan nak pakai kancil, dia kata. Kenalah pakai Mercedes. Laju perjalanan kami untuk pergi dakwah. Cepat. Kereta tak rosak. Sebab tu nak kereta baru, nak kereta emas. Mudah kami untuk bergerak, untuk berdakwah. Tapi apa kena mengena pula dengan flat mahal? Kan? Bila tak flat 13 tu, adakah jadi kereta tambah laju dengan sebab flat? Jadi letak flat tu pun dengan membazirkan wang dengan harga mahal untuk nak menunjuk-nunjuk, kan? Tidak ada kena mengena pun. Letak flat apa pun, tak ada flat pun, macam tu jugalah laju keretanya. Tapi sebagai alasan. Kena Bapak Lebay ni memang pandailah untuk nak bagi hujah dan juga dalil. Cuma terpulang pada walawan-walawan lah. Kalau walawan tu cerdik, maka tidak termakan lah. Tapi kalau walawan tu jenis yang minum air kaki, minum air tapak kaki lebay ni, sampai sudahlah. Terus diperbodohkan. Termasuklah di Pahang, baru ni ada saya baca dalam Facebook. Mereka viralkan untuk derma rakyat. Minta mohon derma rakyat untuk mendirikan pondok, seorang pondok adun di Jelantut. Kan? Dalam keadaan Covid, patutnya dia wakil rakyat, dia bantu rakyat. Dalam keadaan duit tak ada. Ni minta derma pula dengan rakyat untuk baik pulih pondok dia. Pondok dia, sebelum dia jadi wakil rakyat, pondok tu pondok dia. Dia mudirnya di situ. Jadi minta duit dengan derma rakyat untuk pondok dia. Dia tak tahu rakyat yang duduk dalam pondok dia ramai lagi. Dia sibuk nak mencantikkan pondok dia, pondok tahfiz dia ni. Padahal dia tahu di Pahang ni ramai dah rakyat-rakyat yang duduk dalam pondok. Tapi bukan pondok tahfiz lah. Pondok nak runtuh, pondok di celah mana entah, bawah jambatan sebagainya. Patut mereka bantu ini.
Tak perlulah sampai Ustaz Abid Liu nak pergi satu Malaysia, ya, kamu wakil rakyat. Sekarang ni tambah lagi 5 lagi wakil rakyat di negeri Pahang. Sepatutnya orang Pahang tidak ada susah lah lepas ni. Kan? Tak ada dah orang duduk berempat tepi jalan. Ya. Wakil rakyat tambah 5 orang. Ini dalam keadaan Covid. Ya, duit tak ada. Rakyat susah. Minta lagi derma dengan rakyat. Ya. Masukkan petikan-petikan hadis, siapa memberi sumbangan kepada jalan Allah, ya apa semua, itu cara dia, kan? Untuk apa? Untuk nak bina pondok tahfiz mereka ni, ya. Kepunyaan ustaz ni, bukan ustaz adun dah sekarang ni, ya. Kepunyaan dia, sumbangan dia pada rakyat apa dia, ya. Tapi minta lagi dengan rakyat, ya. Sepatutnya apalah salahnya ditangguhkan dululah pondok tu, utamakan dulu rakyat Covid ni, kan. Sibuk nak membaiki pondok-pondok apa semua tu, kan. Pelajar-pelajar datang situ pun bukannya tak bayar, bukannya free. Mereka bayar yuran juga, kan. Belanjalah sekat mana yang ada. Tak payahlah nak minta lagi dengan rakyat, ya. Rakyat sekarang ni minta dengan kamu dalam keadaan sekarang ini, ya. Tapi nak macam mana? Bila kita cakap lebih, kan, dia kata inilah orang geng-geng DAP ni, ya, memang tak suka pada pondok-pondok. Nak kata macam mana, kan? Okey. Siapa lagi kawan-kawan kat sini? Dua Rashid, selamat datang. Herni Baba, gaji naik lagi bro, katanya, ya. Bosku penyamun, pas pakai Mercedes dapat duit 1 NDB. Muhammad Saleh. Selamat datang Muhammad Saleh. Okey, tadi saya dah sebut tentang apa tadi? Okey, kisah 5 adun saya dah sentuh. Kemudian tentang program esok memorandum di istana pukul 11 pagi, saya ulang balik, oleh Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia, ya. Sekarang ni PKP, kalau tak PKP insya-Allah saya hadir, ya, untuk memberikan sokongan kepada NGO ini. Tapi sebab PKP kita tak boleh nak bergerak, jadi sesiapa yang ada kat sana, ya, bolehlah berhampiran dengan istana-istana tu, bolehlah tinjau, ya, beri sokongan moral kepada Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat yang menghantar memorandum ke istana besok pagi, ya, 24 November jam 11 pagi di pintu 2 istana. Ya, saya diminta oleh rakan saya Abang Mus. Mungkin dia akan buat live kat sana, ya, Abang Mus. Bukan buat live kat sana ataupun berada kita pada site. Mungkin buat live kat sana, ya, kita yang tak apa nak pergi, boleh kita tengok, ya. Tak perlu ramai-ramai, ya. PKP yang pentingnya memorandum itu, ya, kita harapkan sampai ke pihak istana dan diharapkan tuanku dapat mempertimbangkan, ya, untuk kebaikan kita lah, kebaikan rakyat keseluruhannya. Okey, kemudian ada rakan kita tanya tadi, dia kata kalau bajet ini ditolak, katalah bajet ini berjaya ditolak, macam mana keadaan situasi, ya, Perdana Menteri, kedudukan Perdana Menteri, ya. Semua tahu bahawa Perdana Menteri bila bajet ini ditolak, semua tahu bahawa Perdana Menteri sudah pastinya dianggap sebagai Perdana Menteri yang tidak lagi mendapat sokongan, ya. Kerajaan tidak lagi mendapat sokongan. Mungkin langkah pertamanya adalah bertemu dengan Agong, mungkin minta bubar parlimen dan sebagainya, dan ramai yang yakin bahawa Yang Pertuan Agong tidak akan bubarkan parlimen, ya, dalam keadaan Covid sekarang ini. Kerana sekiranya Yang Pertuan Agong membuat keputusan bahawa prosesnya adalah seperti mana proses pada bulan Februari yang lalu, di mana satu calon diangkat, ya, calon yang dicari daripada pilihan majoriti ahli parlimen, kan. Okey. Sekiranya berlaku macam tu, ada rakan-rakan tanya siapa calon. Sekiranya Agong kata okey, lantik satu ahli parlimen yang nak diangkat sebagai Perdana Menteri, ya, yang kita harapkan yang dipilih daripada sokongan majoriti ahli parlimen, ya. Dan saya rasa tak mungkin calonnya seorang saja, ya. Kita harapkan seorang lah, tapi saya rasa tak mungkin seorang, ya. Sudah pasti lebih daripada satu orang, dan satu orang yang daripada Pakatan Harapan sudah pastinya kita mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan. Itu calon yang kita daripada awal lagi, ya, kita namakan sebagai calon yang kita nak angkat. Tapi saya yakin bahawa bukan Anwar seorang, ya, antara calon yang diangkat. Mesti ada saingan-saingan daripada pemimpin lain lah,
Ya. Ada yang kata Tun juga akan cuba nasib sekali lagi. Dengan ceritanya Sigi Tun cuba juga nasib, mengharapkan sokongan daripada Bersatu, mengharapkan sokongan daripada MP PAS, dan juga mungkin Tun tak masuk tapi diletaknya proksi Sigi Tun, maka Pejuang akan berikan sokongan kepada Sigi Tun, Kumpulan Muhyiddin akan berikan sokongan kepada Sigi Tun, Kumpulan Bersatu akan berikan sokongan kepada Sigi Tun. Tapi saya yakin Sigi Tun tidak akan dapat sokongan daripada UMNO. Itu kena ingat, ya. Kerana UMNO ni majoriti ahli parlimen mereka memang tak suka dengan Sigi Tun ni. Ya. Kita tengok dalam parlimen pun cukup lah. Bila Sigi Tun ni bercakap dengan parlimen, semua pakat lari. Bukan PH je, orang ahli parlimen UMNO pun tinggal dewan, ya. Cakap dengan speaker je lah. Nasib baik speaker ada. Kalau ikut MRT speaker tu, speaker pun nak cabut lagi tu. Speaker pun nak menyampah tengok kan. Sekejap minum. Jadi kemungkinan Tun tahu kalau dia letak, kalau dia mencalonkan dirinya sekali lagi, kalau dia tewas, ya, kalau dia tewas, dia akan dapat malu besar lah, ya, sebagai orang yang pernah jadi Perdana Menteri 20 tahun, pernah jadi Perdana Menteri 22 bulan, yang selama ini dia angkat dirinya sebagai pemimpin yang hebat, ya. Hari-hari bercakap dia yang hebat sekali dalam Malaysia ni, tidak ada orang lain yang lebih hebat, ya. Tapi kalau beliau masuk dan beliau kalah, beliau akan jadi aib, ya, malu besar. Daripada malu besar, lebih baik tak payah masuk, ya. Jadi mungkin dia hantar proksi, ya. Mungkin dia hantar anak dia, selama ni orang kata anak dia dibela daripada awal dulu, Sigi Tun ni, ya. Jadi Sigi Tun akan dicalonkan, Anwar Ibrahim, Sigi Tun. Mungkin juga tidak mustahil Tengku Zali cuba bernasib, kan? Cuba nasib kok dapat daripada sokongan daripada UMNO, ya, sokongan daripada MP UMNO. Anwar Ibrahim insya-Allah dapat sokongan bulat daripada Pakatan Harapan, ya. Amanah, DAP, Keadilan, ya. Itu solid, ya, menyokong Anwar Ibrahim. Yang nak bersaing Anwar Ibrahim ni, katalah Sigi Tun. Sigi Tun ini memerlukan sokongan daripada siapa? Daripada mungkin daripada Pejuang. Pejuang pun tak ramai. Ahli parlimen tinggal berapa orang sekarang ni, ya. Mahathir, ya, Mukhris, Amiruddin dan seorang lagi, saya 4 orang. Ya, Amiruddin pun saya rasa tak pergi pada Sigi Tun. Kalau Anwar masuk, saya rasa insya-Allah Amiruddin Hamzah ni akan pergi kepada Anwar Ibrahim. Amiruddin Hamzah ni, ya, walaupun bila tak umumkan, tapi saya yakin dia akan pergi kepada Anwar Ibrahim. Ya, Mazli Malik saya rasa insya-Allah akan pergi kepada Anwar Ibrahim. Syed Saddiq saya tak tahu, ya, Syed Saddiq. Okey. Siapa lagi yang diharapkan oleh Azmin selain daripada kumpulan Muhyiddin Yassin? Dan kumpulan Muhyiddin Yassin pun tak semuanya suka pada Azmin Ali. Sebab mereka tahu Azmin ni baru masuk, ya, dia ada PKR Kanat, baru masuk Bersatu, tidak ada jawatan besar dalam Bersatu pun kecuali ketua penerangan. Ya, dilantik, ya. Takkanlah orang macam Hamzah Zainuddin, kan, orang yang senior, bawah dari Muhyiddin Yassin yang senior ni, takkan nak bagi laluan kepada Azmin untuk jadi Perdana Menteri. Orang tak ada jawatan dalam parti Bersatu nak calon jadi Perdana Menteri, ya. Sudah pasti Bersatu pun tidak setuju, ya. Kalau Azmin masuk pun tak dapat undi daripada Bersatu. Kalau dapat pun daripada geng-geng pengkhianat PKR lah, ya. Daripada Zuraida, daripada Zuraida mungkin pastilah akan bagi undi Azmin, kan. Lepas tu ada 3-4-5 orang. Dan tak semua, saya rasa tak semua. Kita ada 10-11 orang yang pengkhianat, ya, PKR. Tak semua pun akan pergi kepada Azmin, ya. Mungkin dan 3-4 orang akan pergi kepada Anwar Ibrahim, ya, di kalangan yang dah jadi pengkhianat tu, ya. UMNO sudah mestinya majoritinya tidak akan beri sokongan kepada Azmin, ya. Tapi kalau Kuli masuk, Tengku Razali masuk untuk dicalonkan juga, saya rasa UMNO pun tidak solid kepada Tengku Razali. Sebab Tengku Razali ni pengaruhnya adalah UMNO, saya lihat pun tidak kuat, ya. Beliau bertanding baru ni dalam pemilihan pun beliau kalah teruk, ya, untuk jawatan presiden. Dan beliau dianggap sebagai orang yang veteran, tidak ada pengaruh, ya, di kalangan UMNO itu sendiri.
Jadi siapa lagi, ya? Tak tahulah kalau UMNO nak letak Zai Amidi ataupun calon yang lain, itu saya tak pasti, ya. Tapi saya masih yakin sekiranya ini pilihan tuanku, iaitu untuk mengadakan pemilihan di kalangan MP-MP, peluang untuk Datuk Seri Ibrahim itu adalah lebih cerah daripada lain-lain calon, ya, daripada lain-lain calon. Ya, kita harapkan begitu. Yang kita bimbang sekiranya ada teori mengatakan tuanku akan setuju untuk bubar parlimen, tetapi bukan sekarang, ya, pada selepas habis Covid. Sementara waktu itu tuanku akan melantik satu Perdana Menteri interim untuk seketika sehinggalah selesai masalah Covid, parlimen dibubarkan. Kita khawatir sekiranya ini satu pilihan, tetapi saya yakin ini bukan pilihan, dan kalau ini dijadikan pilihan pun saya rasa ini bukan satu pilihan yang bijak, kerana kalau nak lantik Perdana Menteri interim dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu, okey, ya. Tapi kalau nak tunggu Covid, saya rasa Covid ni 2 tahun belum tentu selesai, kan. Takkanlah kita ada Perdana Menteri interim dalam tempoh setahun. Tak payah setahun lah, 6 bulan pun tidak baik untuk negara. Kerana bila ada Perdana Menteri interim, beliau tidak ada kabinet, ya. Hanya berfungsi pegawai-pegawai kerajaan, ya, pegawai-pegawai ni. Beliau hanya mentadbir seorang diri dan sukar untuk membuat dasar, ya, kerajaan dan menguruskan negara. Dalam keadaan kita ada menteri 70 orang ni, 70 orang menteri dan timbalan menteri ni yang ramai ni, ya, dengan penasihat dengan duta-duta bertaraf menteri, itu pun kerajaan ini lembab, ya, tak boleh nak urus, tak terjaga negara ini. Apatah lagi kalau kita hanya lantik satu Perdana Menteri interim yang langsung, ya, tidak ada kabinet, ya, sudah pastinya negara kita akan pertama teruk, pelabur kemungkinan tak akan masuk negara kita. Mana pelabur nak yakin dengan negara yang hanya dipimpin oleh satu Perdana Menteri interim. Jadi saya rasa pilihan ini pun tidak akan dijadikan pilihan utama sekiranya berlaku bajet ini tolak, ya. Saya lebih yakin bahawa Yang di-Pertuan Agong akan membuat proses seperti mana proses yang dilakukan sewaktu Mahathir meletakkan jawatan, ya. Di mana satu nama dibawa ke Pertuan Agong, kemudian dipanggil sama ada ketua-ketua parti ataupun ahli di parlimen secara individu, ya, untuk menyatakan sokongan kepada siapakah, ya, yang mereka sokong untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, ya. Jadi itulah kedudukannya, dan saya yakin kalau ini berlaku bukan Anwar sahaja satu-satu calon, ya. Bukan Anwar, mesti ada calon lain, ya. Kalau tidak datang daripada UMNO pun, daripada pihak bersatu, sudah pastinya mereka tidak akan beri laluan mudah untuk Anwar jadi Perdana Menteri, terutamanya Mahathir Mohamad, ya. Mahathir ni kalau dia nampak Anwar satu calon yang ada, ya, beliau sanggup letak taja mana-mana calon lain, walaupun beliau tahu tidak ada tokoh, sanggup asalkan jangan bagi Anwar menang tak bertanding lah, ya. Tak apalah bila nak tajuk anak dia Mukhriza, nak letak Azmin, ya, ataupun dia tajanya Syafiq Afdal, ataupun dia taja sesiapa lah, kan. Dia nak letak diri dia takut dia malu besar, ya. Kalau dia nak bertanding berdua dengan Anwar, dia takut dia malu besar, pasal dia telah pun dimalukan sebelum ini, ya. Sebelum ini dia bersaing dengan Anwar Ibrahim, dia hanya dapat 66, Anwar dapat 90 lebih. Saya pun tak ingat tarik berapa jumlah, 94 ke berapa, ya. Hanya dapat pertarungan dua, beliau tewas dengan Anwar Ibrahim, ya. Apatah lagi kalau masa beliau berdua dengan Anwar Ibrahim, beliau dapat 66, Anwar dapat 90 lebih. Ketika itu UMNO dan PAS tidak mengundi, ya. Kalau kali ini beliau masuk hanya dua saja calon, Mahathir dan juga Anwar, saya rasa Mahathir lagi teruk kalah. Sebab UMNO sendiri, majoriti dalam UMNO itu menolak juga Mahathir Mohamad, ya. Terutamanya penyokong Najib Razak cukup marah dengan Mahathir, ya. Kalau Mahathir dapat undi pun dapat daripada PAS lah, ya. PAS sudah pasti. PAS ni kalau namanya Anwar, dia tak akan bagi, ya. Tak semualah, ya. Saya fahamkan 18 ahli parlimen PAS tak kesemua tolak Anwar. Ada 2-3 orang daripada ahli parlimen PAS yang akan beri undi kepada Anwar, ya. Tapi keseluruhannya lah, ya, geng-geng Taqiyuddin, ya, Takiri semua ni, mereka takkan bagi kepada Anwar, ya.
kalau letak calon penyapu pun lawan Anwar Ibrahim, mereka sanggup undi penyapu ni. Ya, asalkan mereka akan tolak Anwar Ibrahim. Nah, ni perangai PAS. Ya? Tapi tak semua. Macam saya sebut tadi, dalam PAS ada, saya difahamkan, 2-3 orang ahli parlimen dilepas akan memberikan ya undi kepada Anwar Ibrahim. Sama jugalah daripada pejuang. Saya difahamkan tak semua, ya. Tak ramai pun pejuang ni ya, Anwar Ibrahim, Mahathir, Mukhris, Amiruddin dan seorang lagi, siapa nama tu? Sis, apa nama daripada mana tu? YB tu kan. 4 orang kot ahli parlimen. Yang lain tu senator ya. Jadi saya rasa tak semua daripada pejuang akan ikut cakap Tun ya. Begitu juga warisan, saya rasa tak semua warisan akan ikut kehendak Tun untuk menolak Anwar Ibrahim ya. Jadi itulah kedudukannya saudara. Jadi kita harapkan usaha-usaha mereka untuk cuba nak untuk cuba nak pindah tarikh mengundi ini diharapkan gagal lah, sebab saya difahamkan bahawa ada usaha ya untuk nak ubah tarikh kerana mereka rasa amat kecut sekarang ni ya, kerana difahamkan banyaklah suara-suara ya, selain daripada Tengku Razali kata tak nak datang. Situ dah hilang satu undi yang selama ini diperolehi daripada Muhyiddin ya. Belum kira lagi yang mati di batu sapi, yang meninggal ya, di batu sapi dan sebagainya. Jadi undi bertambah kurang untuk Muhyiddin ya. Jadi mungkin minta ditangguhkan, dilambatkan sedikit untuk ada rundingan macam mana nak buat ya. Macam mana nak buat supaya memastikan bahawa bajet yang mereka bawa ini akan diluluskan. Kalau tidak, akan menjadi satu sejarah bagi negara kita ya. Di bawah kerajaan yang pintu belakang ini, mereka dapat kerajaan pun mencerita sejarah ya. Tak pernah berlaku lagi dalam negara kita kerajaan yang dibentuk tanpa melalui pilihan raya ya. Kerajaan yang dibentuk dengan cara pintu belakang ya. Muhyiddin ni banyak cipta sejarah sebenarnya. Beliau dapat kerajaan dengan cara pintu belakang, tidak melalui pilihan raya, itu satu sejarah. Dan sejarah lagi satu, bila parlimen memula bersidang saja, tidak bersidang mula-mula jadi kerajaan ya. Titah Agung habis, tak ada persidangan. Itu juga satu sejarah ya. Dan sejarah lagi pula, parlimen dihadkan kepada 80 orang saja boleh masuk. Itu juga sejarah di bawah Muhyiddin kan. Dan kali ini kalau berlaku bajet ditolak, satu lagi sejarah dicipta oleh bawah Muhyiddin bahawa kerajaannya bajet telah pun ditolak. Sebelum ini berlaku juga sejarah apabila cadangannya untuk darurat ditolak oleh Tuanku, yang Tuan Agong ya. Tidak pernah selama ini Perdana Menteri mencadangkan kepada Tuan Agong, yang Tuan Agong tolak ya. Tapi di bawah Muhyiddin berlaku ya. Sepatutnya di peringkat itu saja pun Muhyiddin sepatutnya dah meletakkan jawatan ya. Kalau beliau ada maruah lah. Tetapi macam mana beliau nak ada maruah sedangkan beliau dapat kuasa ini pun dengan tidak bermaruah ya. Daripada awal lagi memang tidak ada maruah ya. Termasuklah lebay-lebay yang menyokong beliau adalah lebay-lebay yang tidak ada maruah ya. Pakailah serban setebal mana pun, pakailah jubah semana-mana pun, tapi tetap dianggap sebagai menteri-menteri yang tidak bermaruah ya. Yang pegang jawatan bawah kerajaan ini semuanya tidak ada maruah ya. Sebab itulah bila kita lihat mereka cuba nak mengkaburi mata rakyat, nak hilangkan ya persepsi pandangan rakyat kepada mereka sebagai orang yang bersubhat dengan pengkhianat. Maka kalau kita tengok sekarang ni dalam Facebook ya, mereka masukkan ayat Quran, hadis, nasihat-nasihat agama macam-macam lah ya. Presiden mereka pun sama ya, keluar status kena hadis inilah, ayat Quran ya. Tontowi pun ya, sama masukkan ayat ni lah apalah ya. Begitu memperjuangkan Islam ni hendaklah mendapat memperjuangkan Islam ni mestilah melalui jalan-jalan kesukaran. Wah, pandai bercakap ya. Nak perjuangkan itu kena hadapi kesukaran. Kesukaran apanya dapat kerajaan di atap kan. Oleh berjuang masuk penjara, keluar penjara, masuk lokap, keluar lokap, kena tangkap berkali-kali, berjuang nak jadi ya, nak jadi kerajaan. Kamu senang ya, tak payah masuk lokap, tak payah masuk penjara, tak payah kena apa, masuk ikut atap jadi kerajaan. Kamu nak kata kamu adalah pejuang Islam yang berbagai-bagai dugaan, tak payahlah ya, dengan one on bolehlah kan.
kita bukan baru kenal ya. Kita nampak mereka daripada masa pembangkang dulu apa mereka cakap, bila kerajaan apa mereka cakap kan. Jadi tak payah ya. Kalau orang baru hidup, bolehlah lebay-lebay ni cuba nak perbodohkan kan. Jadi jangan ingat ya, tebalnya serban seorang itu maka teballah ilmu mereka ya. Ya. Kalau ikut tebal serban menggali lagi kan. Abu Lahab pun tebal serbannya kan. Okey. Zakaria Mak Zain, PM paling pendek sejarah juga jika berlaku. Ya betul ya. 8 bulan ke 9 bulan ya. Kalau orang mengandung 8 bulan ke 9 bulan tu dah nak beranak lah. Kita bimbang kalau Muhyiddin ni keguguran tak sempat 9 bulan kan. Keguguran pula ya. Okey, Muhyiddin kena letak jawatan pasu bunga tak boleh pakai. Ini kata bosku penyamun. Muhammad Farouk Aswad kata live ni tuan hati-hati katanya ya. Hati-hati di jalan raya katanya ya. Okey. Bosku penyamun. Okey. Muhammad Rafi'i baru masuk. Okey, yang baru masuk selamat datang. Saya pun nak habiskan kerja saya. Macam kerja pula ya. Kalau kita tengok kat sini diwawarkan pada 25 hari bulan ni di Astro Awani ya. Astro Awani betul. Di Astro Awani eksklusif bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hari Rabu 25 bulan 8.30 malam di Astro Awani. Tak tahulah apa lagi orang tu dia nak merepek ya. Pasal 25 bulan tu hari penting tu ya. Hari bajet, hari pengundian. 25 bulan tu Menteri Kewangan akan menggulung, kemudian mungkin 26 akan ada pengundian. Tak tahulah orang tu dia cakap apa lagi kan. Selama ni agaknya tak cukup ruang nak kutuk Anwar Ibrahim. Kali ni gunakan Astro ya. Astro pun bagi ruang lah kan. Ni adalah plan orang tua ni. Aku ni dia tulis dalam Facebook, dalam page dia kan, macam-macam panjang lebar dia beletih. Cerita pasal Anwar je ya? Dia cerita pasal Anwar je. Anwar dulu macam ni, dulu macam ni kan. Tapi orang nyanyuk biasalah, letih banyak, tapi dia menulis ya, letih dari segi menulis. Itu pun tak cukup ya? Nak gunakan Astro pula 25 bulan ni. Kita dengar apa dia cakap apa kan. Biarlah orang tu Anwar pun tak layan. Itu hebatnya Anwar ni ya. Daripada mula dulu Tun bising, masa dia jadi Perdana Menteri dulu pun ya, macam-macam dibuat pada PKR ya. Cakap Anwar dia tak dengar, apa yang dijanjikan dia tak buat ya. Anwar tak layan ya. Anwar taklah dia jadi PM, biarlah dia kan. Bagi peluang. Lepas tu saya lepas tu macam budak-budak, saya nak jadi Perdana Menteri sepah-hepek, merayu nak jadi berapa-hepek, tak apalah kita bagilah apa-hepek. Tak payah tarikh lah dia kata. Tak payah tarikh, tak apalah tu, ambil tak payah tarikh tu kan. Last sekali dia kena kencing dengan Muhyiddin kan. Dia nak niat dia nak jatuhkan Pakatan Harapan, nak sabotaj Pakatan Harapan, tetapi disailang oleh Muhyiddin ya. Cadang dia nak letak jawatan, tujuan dia nak tubuh kerajaan perpaduan, nak jadi Perdana Menteri balik semula di bawah kerajaan perpaduan ya. Bila bawah kerajaan perpaduan bermakna tak adalah harapan Anwar nak jadi Perdana Menteri lepas dia ya. Sebab Anwar jadi Perdana Menteri selepas Mahathir adalah persefahaman atau perjanjian di dalam Pakatan Harapan. Tetapi kalau Tun berjaya cadangan dia itu hari, taktik dia itu hari, letak jawatan, kemudian orang pujuk balik kan. Pujuk balik, dia pegang balik jawatan dan dia jadi Perdana Menteri balik semula di bawah kerajaan perpaduan, maka tak adalah ya. Maka terkuburlah harapan kita nak melihat Anwar menjadi Perdana Menteri ya. Beliau akan terus menjadi diktator lah, macam biasalah bila dia jadi kerajaan perpaduan, dia punya kuasa lah. Dia dah sebut bila dia jadi kerajaan Perdana Menteri di bawah kerajaan perpaduan, UMNO dia akan ambil sikit, PAS dia akan ambil sikit, DAP ambil sikit, terpulang pada saya lah, dia kata. Tidak ada parti. Saya nak pilih siapa pun, tidak ada parti. Jadi macam diktator lah kan. Jadi kalau yang dia pilih itu terpaksalah walak dengan dia. Itu tujuan dia. Tapi alhamdulillah ya, UMNO tolak idea Tun untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, PAS juga tolak ya, Pakatan Harapan memang tolak lah ya. Jadi bila tolak, dia nak kembali balik semula kepada Pakatan Harapan, tapi tak sempat. Muhyiddin sudah sailang. Jadi niat dia tu memang ada niat jahat lah sebenarnya ya. Sebab tu kita tak boleh terimalah ya, orang yang telah kita beri peluang untuk berubah, tetapi bukan saja tidak berubah, malah bertambah jahat daripada sebelum ini ya. Sebelum ini
bertambah jahat. Kalau dulu kejahatan Mahathir ni sebab tu dia jadi Perdana Menteri, ya. Buat ISA, tangkap orang tanpa bicara, ya. Macam-macam lah, ya. Anwar Ibrahim kena penjara zaman dia, ramai Mak Sabu pun kena zaman dia, Gio Eng pun kena zaman dia, rampas royalty dan sebagainya zaman dia, zaman Mahathir, ya. Masa dia berkuasa, itu masa tu yang gelaran dia nama Mahazalim, orang gelar dia Mahazalim, Fir'aun dan sebagainya, ya. Itu jahat di masa tu. Tapi sekarang ni bertambah jahat. Sebab apa saya kata bertambah jahat? Sebab dia khianat. Khianat ni saudara lagi teruk daripada jahat. Jahat tak apa lagi, jahat ni biasalah, manusia jahat kan. Ada manusia jahat, ada manusia baik. Tapi khianat ini dalam Islam dia lagi besar dosa. Sebab dia khianat ni dengan kawan dia sendiri. Ya. Khianat dengan Pakatan Harapan. Khianat dengan Anwar Ibrahim. Khianat dengan perjanjian. Khianat dengan manifesto. Ya, maknanya kesalahan yang dibuat sekarang ni lebih dahsyat daripada 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Jadi, mana mungkin kita nak beri balik sokongan ataupun beri kerjasama dengan Mahathir Mohamad. Yang pihak-pihak nak kerjasama tak dia lah ini kan. Sebab tu saya keadilan, kita bukan saja tolak, bahkan Mahathir pun tolak kita. Sebelum kita tolak dia, Mahathir lagi awal beritahu, saya hanya boleh kerjasama dengan amanah DAP. Saya tidak boleh sama dengan Anwar Ibrahim dan juga keadilan. Belum pun kita tolak dia kan. Dia dah tolak dulu. Jadi alhamdulillah lah. Sungguhnya kita boleh kata dia yang tak nak, dia tak mahu kita. Kan? Tapi sebenarnya dia tak mahu kita 1000 kali kita tak ingin. Kan? 1000 kali kita tak ingin. Jadi sekarang ni betul lah. Jadi tak perlulah ada kerjasama, ya. Tidak perlu ada kerjasama. Tak payahlah nak guna alasan kita ni kena berpakat kalau nak lawan, ya, bersatu balik macam dulu-dulu. Macam dulu-dulu tu macam mana? Sekarang ni macam mana, ya? Kamu nak bagi dia peluang kali kedua atau ketiga untuk dikhianat? Ya, tak mungkin, ya. Memanglah kadang-kadang ada orang kata, kita nak letak Anwar Perdana Menteri, tapi kita kena terimalah kerjasama dengan Tun, jangan bermusuh dengan Tun. Masalahnya bukan masalah Perdana Menteri, masalah kerjasama dengan Tun tu pun tak boleh. Apatah lagi nak angkat dia Perdana Menteri kan. Nak kerjasama dengan pengkhianat memang tidak boleh masuk akal. Mana mungkin orang yang kita tahu jelas khianat dengan kita, ya, memberi ruang kepada pengkhianat, ya, dia tidak mengaku dia khianat. Dia ingat zaman dia dulu jadi Perdana Menteri, zaman sekarang zaman IT. Perbincangan dalam mesyuarat pun orang dengar sekarang ni. Ya. Jelas dalam perbincangan. Ya. Rakaman suara. Saya memang tak suka Anwar. Saya pun tak suka DAP. Tapi sabarlah dulu. Tunggu dulu. Belum masa lagi. Tengok. Itu rakaman dalam mesyuarat. Dr. Mahathir sebut. Memang dia tak suka Anwar. Dia pun tak suka DAP. Tapi bukan sekarang ni. Dia kata tunggu dulu. Kita nak yakin ke UMNO dulu. Lama-lama UMNO akan percaya kita. Baru boleh keluar. Macam tu lah kurang. Kan? Maknanya nawai itu dia. Nak khianat Pakatan Harapan tu dah ada lama dah. Cuma belum saat je lagi. Ya? Belum saat saja lagi untuk dia nak khianat kita. Ya? Belum sempat dia khianat, Muhyiddin khianat dulu. Kan? Jadi dia, Muhyiddin, Azmin samalah level. Ya? Kalau nak terima kerjasama Tun, kena terimalah kerjasama dengan Muhyiddin, dengan Azmin. Sama je. Kan, kita tak payahlah kita nak berbelit-belit bercakap kan, kerana kita ada tuan budi sikit dengan Tun, tak payahlah kan, lupakan saja, ya. Dia dulu berbudi dengan kita pun berbudi dengan dia. Tak perlulah kita rasa saya ni terpaksa sebesalah tak sokong Tun ni pasal Tun banyak budi dengan saya ni, ya. Tak boleh lah, ya. Padahal Tun yang paling banyak dia berbudi kita, ya. Kita bukan mudah nak terima dia dulu nak jadi Perdana Menteri. Patut Tun terima kasih. Kenapa kita pula yang rasa berbudi sangat dengan Tun? Patut Tun yang berasa berbudi dengan kita. Tapi sebab kita bagi muka dengan Tun, sebab tu Tun ni berani. Sebab Tun ni rasa dia hebat. Sebab tu hari-hari dia merepek hentam Anwar. Tapi kita alhamdulillah keadilan mempunyai presiden, ya, yang tidak mudah diprovok. Dia kenal Tun bukan baru, dia kenal lama. Dia pernah berada di sebelah Tun. Dia tahu cara Tun. Sebab tu Anwar tak cakap. Ya. Tun seranglah hari-hari. Katalah Anwar macam, ya, Anwar relax yang main pingpong dengan cucu dia. Biar dia geram sangat, dia smash bola pingpong. Kan? Biar dia geram sangat, dia smash bola pingpong. Itu cara Anwar. Kan? Tapi kita bila tengok Anwar ni tak jawab, Tun hari-hari serang, kita pun tak boleh tahan juga. Kan?
Kita ni bukannya orang macam Anwar. Kan? Kita kan ada sifat kita bukan orang penyabar, orang setabah Anwar. Geram juga sebab tu kita attack. Bila kita attack, orang kata kenapa nak serang Tun? Kenapa nak serang Tun? Tapi bila Tun attack, mereka tak cakap apa-apa pun kat Tun. Kan? Jadi inilah peperangan yang berlaku dalam politik antara orang tua ni. Ni dia tak puas hati lagi ni 25 bulan ni. Dari hari Rabu ni 25 bulan dia ada wawancara eksklusif bersama Dr. Mahathir Mohamad di Astro. Astro dia memang cari orang macam ni kan. Lepas tu keluar alasan soalan. Malam tu confirm lah dia hantar Mano Ibrahim. Kan? Jadi sepatutnya kalau Astro betul-betul jujur kan, sebagai media yang jujur dalam politik, ketemukan dua dalam debat ya, Astro Anjur. Perdebatan antara Mahathir Mohamad dan juga Anwar Ibrahim. Tak kisahlah apa tajuk pun. Kan? Tajuk yang Tun selalu tuduh Anwar tu kan. IMF ke apa lah tahu kan. Ataupun tajuk dia tentang apa ni, pembunuhan kes apa ni Bank Miputra dulu kan. Apa mau tu? Boleh. Apa pun tajuk. Temukan Anwar Ibrahim dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad kan. Dulu Mahathir dia nampak hebat. Cabar Najib berdebat. Oh, Najib punya program ya, dia pergi datang. Wah, kita pun banggalah Mahathir berani. Kan, berdepan dengan Najib. Kan? Najib lari bila dapat Mahathir. Sekarang ni adakah perdebatan dengan Anwar Ibrahim? Nak tengok siapa lagi. Siapa yang putih tapak kaki lagi. Kan? Oh, dulu dia hebat pasal kita support dia. Dulu dia ada kekuatan pasal kita Patah Harapan support dia. Sebab tu bila ada wawancara bersama dengan Profesor Kangkung tu, kan, tengah bercakap Mahathir sampai. Wah, berani dia. Mahathir masa tu. Dan kita support. Kita puji. Kan? Sebab berada bersama Patah Harapan, oh dia berani. Tapi bila lah keadaan sekarang ni dia jadi pengkhianat, kita tengok setakat mana dia berani tak berani. Buat satu perdebatan dengan Anwar Ibrahim. Kewangan, ya, isu apa. Buat tajuk. Asal Bani buat. Ketemukan kedua ni, nak tengok siapa yang lebih hebat. Yakinlah saudara, ya, orang tua ni akan terkencing, ya. Dia pun tak sihat ingat ni pun kan, pakai pampers. Mungkin, ya. Saya takut bateri dia kong kan masa tu kan. Tapi cakap seorang boleh lah. Dia cakap seorang dia WP lah. Tunggulah hari Rabu ni dekat Astro. Dia akan hantar Mano habis-habisan. Okey. Cukup. Sekat ini Zainal Arifin. Zainal Arifin baru masuk ke Zainal. Roy Wong terbaik. Zainal Abidin baru sampai. Tabuk atap hancing. Sefrian AJ terbaik bro. Muhammad Jeffrey mana mau. Okey. Cukup sampai sini saja ya. Mana yang baru sampai, terima kasih banyaklah yang sama kita yang bersama dengan saya daripada mula tadi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kita sembang-sembang kosong ya. Cuma yang saya nak cerita tadi pasal tentang adun tu lah ya. Adun tambahan di Pahang, itu yang isu besar yang hangat di Pahang pada ketika ini. Kemudian tentang bajet, insya-Allah kita harapkan bajet ini ditolak sebagaimana harapan kita di peringkat akar umbi, dan kita harapkan semua MP mendengar ya, mendengar suara kita di akar umbi, dan sekiranya bajet ini berjaya ditolak ya, dan kita nak lihat jugalah adakah UMNO ini betul-betul ya serius ya berani untuk berdepan dengan Muhyiddin, ataupun sekadar bising-bising dalam Facebook, bising-bising di media sosial, tetapi tidak ada keberanian dan juga tidak ada kekuatan ya untuk berdepan dengan Muhyiddin ya. Bagi kita Patah Harapan ya, kita tidak heran ya dengan Mahathir kita pernah berdepan ya, yang katakan hebat sangat ya. Dengan Najib pun kita pernah berdepan, apatah lagi dengan Muhyiddin yang hanya ada kekuatan satu ataupun dua, ataupun langsung tak ada kekuatan sokongan ya. Ya. Jadi tak ada masalah bagi kita. Okey. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sempat bersama saya di Facebook pada waktu ini. InsyaAllah ya, kalau saya berkesempatan saya akan upload live malam ini, dan saya masukkan dalam YouTube ya. Setiap kali saya bersiaran saya akan upload ke dalam YouTube sebagai satu koleksi lah simpanan. Dan bagi yang tak sempat nak tengok kat Facebook, boleh buka YouTube channel saya,
Fauzilan Channel baru nak aktif ya. Saya tak buat live melalui YouTube macam Iswadi, Mazan Syed Shah ya, dia orang dah lama, dia orang dah banyak subscribe pun dah ramai ya. Ribuan-ribuan ya. Mereka rajin buat live di YouTube. Saya selalu buat live di Facebook. Cuma saya upload kemudian di YouTube. Jadi bagi yang sempat berkunjung ke YouTube channel saya, Fauzuddin Channel ya, yang belum subscribe, saya minta subscribe lah ya, untuk kita banyakkan ya rakan-rakan kita. Kalau saya buat live di Facebook, di YouTube, mungkin kita dapat share sama-sama ya. Okey, Roger Howe juga. Okey, cukup sampai di sini. Sekiranya ada tutur kata bicara ya yang terlebih, yang tak betul, harap maaf lah ya. Dan bagi-bagi walaon, kawan-kawan saya ramai juga walaon ni ya. Kalau ada terkasar bahasa, harap maaf lah ya. Kita kadang-kadang dalam politik ni ada masa agak kasar kita cakap. Tapi kalau berjumpa, insya-Allah kita takkan bergaduh. Kita boleh minum teh sama-sama, kita boleh makan sama-sama ya. Politik adalah politik ya. Politik tidak akan jadikan kita rosak akidah kerana perbezaan pendapat ini ya. Selagi kita jadikan agama itu panduan kita dalam politik, insya-Allah kita tidak akan sesat. Tetapi jangan sesekali kita jual agama ya kerana kepentingan politik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.